untuk pendahulu Liga. Selepas 7 perlawanan, iaitu pasukan Pahang bertandang di Lakin menentang pasukan juara bertahan Liga Super, juara hat-trick Liga Super Malaysia, iaitu pasukan JDT. Bekas pemain kebangsaan Rizal Zamriaya sudah pastilah mempunyai pandangan awal mengenai pertembungan yang sesungguhnya dijangka sengit pada malam ini, Rizal. Ya, pertembungan antara dua gegasi bola sepak Malaysia sekarang, antara Pahang dan juga JDT, tetapi senario sedikit berbeza kerana sekarang ini Pahang sebagai peneraju Liga akan bertandang ke stadium JDT ini untuk menentang pasukan JDT yang seperti mana yang kita tahu, JDT akan sentiasa memainkan permainan yang terbaik mereka apabila bermain di halaman sendiri, dan saya menyangkakan satu gaya permainan yang baik akan ditunjukkan oleh kedua-dua pasukan nanti, Pakar. Itu dia pegawai pelawanan pengadil pada malam ini. Zulkifli Ahmad bakal dibantu oleh Muhammad Khalid Makaris, Nojin Naking. Pegawai keempat Muhammad Nafis Abdul Wahab. Manakala komisioner pelawanan pada malam ini Syahrin Ismail. Jadi line up yang sudah tentulah terutama sekali untuk pasukan JDT sudah menjadi perbualan hangat, iaitu kehadiran pemain berjersey nombor 22 Gabi ataupun Gabriel Guerra, bekas penyerang PKNS, dipinjamkan seketika daripada pasukan JDT. Sekarang ini mendahului senarai penjaring. Ini kesebelasan utama. Katakan sesuatu, Rizal. Pada pandangan saya, Gaby tidak mendatangkan sebarang masalah apabila diserapkan di dalam pasukan JDT 1, kerana kita tahu Gaby sekarang ini telah menjadikan beberapa gol untuk pasukan JDT, manakala di bahagian tengah masih lagi diruji oleh Afiq Nazmi dan juga Syafiq Rahim. Formasi 4-3-3. Ya, itu formasi yang digunakan sekarang oleh jurulatih pasukan JDT, iaitu Mora. Formasi yang menurut kata Rizal awal tadi, Mora juga boleh menukar, memberikan arahan, menjadikan formasi pada 4-1-2-3. Afiq Ismail seorang pemain defensive midfielder, tetapi tetap juga boleh menghasilkan gerak-gerak kreatif dari barisannya sendiri. Pasukan Pahang, saya percaya seperti mana yang juga dibincangkan oleh peminat-peminat bola sepak seluruh tanah air, Liga Super Malaysia, Dollah Saleh nampaknya sudah mempunyai kesebelasan utama yang seimbang. Walaupun 2-3 perlawanan kebelakangan ini memasukkan Joseph Kalangti mengambil tempat Wan Zarul Nizam, manakala Alaves jaring terbanyak setakat ini dengan 6 gol. Syamim dan Nur Azam di midfield agak seimbang, rentak, dan juga keputusan yang dicapai setakat ini pasukan Pahang. Saya merasakan Dollah Saleh memang sudah begitu selesa dengan kesempatan yang Dollah Saleh ada sekarang ini, dan kesemua kesempatan yang Dollah Saleh turunkan sebelum ini telah memberikan aksi-aksi yang menarik, dan kita boleh lihat sebelum ini perlawanan pemain-pemain pasukan Pahang telah menjadikan banyak gol pada perlawanan sebelum ini. 12 gol yang dijaringkan oleh pasukan Pahang daripada 3 perlawanan yang lalu. Itu secara puratanya 4 gol dalam setiap perlawanan. Tetapi sudah tentulah pasukan Pahang, Dollah Saleh, semua pemain-pemain pasukan Pahang dalam sambil menyaksikan kelibat Syafiq Rahim, Nazmi, Faiz Mansur, Afiq, seorang pemain midfield kreatif untuk pasukan JDT yang diketengahkan pada musim ini, ditambah dengan 2 kekalahan, 3-0 di Lakin dan di Belasan 6-0 di Darul Makmur. Jadi transformasi yang sudah tentulah dicari untuk memulihkan semula imej bola sepak pasukan Pahang, skuad Tok Gajah, apatah lagi berdepan dengan pasukan penjabar utama bola sepak tempatan sekarang ini. Pasukan paling dominan dalam Liga Super Malaysia itu pasukan JDT. Syafiq Rahim membuat sentuhan pertama untuk JDT. Syafiq terus mencari tempat, ruang yang pantas baru digunakan di sana oleh pasukan JDT. Mujur seketika agak terancam juga masa pertahanan pasukan Pahang. Satu permulaan yang baik oleh pasukan JDT. Pada saya, Syafiq Rahim terlebih awal boleh buat satu rimpakan ke arah tubuh pasukan Pahang, tetapi apa-apa pun masih terlalu awal berkatakan tentang kemuliaan pasukan JDT sekarang ini. Centre back dari Korea Selatan, Zio Jewon, yang seperti dikatakan awal tadi agak mantap itu gandingan yang dipercayai oleh jurulatih Pahang Dollah Saleh bersama-sama dengan Muhammad Ahmadudin, tapi hampir-hampir juga keadaan yang agak mencemaskan di barisan pertahanan pasukan Pahang dari gerakan larian yang dilakukan oleh Kapten JDT Syafiq Rahim sebentar. Sumareh bulatkan gerak, seorang pemain yang pantas licik di sebelah kanan bersama-sama dengan pemain ini sekarang itu Matius Alaves menjaring
banyak atau antara lintang, tolakan ataupun tampanan dalam keadaan yang agak terdesak di situ. Dan Junior Elstal memberikan sepakan penjuru yang pertama dalam pelajaran ini menjadi milik pasukan Pahang. Oleh Azif Nasul Haq mengambil tempat Fazli Razlan back kiri bukan oleh coba di sana clearance itu dilakukan Azwan Bakri melakukan clearance terus dikasawi oleh Gabriel Gera kalau mengambil sepakan mencuba gerakan ini yang diteruskan kekasaran yang dilakukan oleh Gera memberikan sepakan percuma pula untuk pasukan Pahang. Adakah Alaves yang telah menjaringkan 6 gol kongsi dan menjaring terbanyak masuk 7 pelawanan setakat ini dengan 6 gol dalam kotak penalti sama kemarin J1 Sandbank Hang telah naik keamanan berkerumun di depan dalam kotak penalti terjatuh di sana. Apakah whistle yang ditukan mempersalahkan sebenarnya? Walaupun cuba dibantah tidak dipersetujui oleh penyerang pasukan Pahang, tetapi pengadil Zulkifli Ahmad Kenapa pasti mengatakan ada tarikan daripada pemain Pahang sepakan percuma JDT. Namun diambil, ini dia Afiq. Ada malam ini pelawanan yang benar-benar bakal menguji kredibiliti dan kemampuan pemain muda adik kepada Irfan Fazail itu. Ada depan pemain-pemain pengalaman pasukan Pahang seperti Asyari Samsudin yang sekarang dicuba melarikan bola, tapi ada tolakan di situ. Advantage yang baik diberikan oleh pengadil, terlepas pula dari kawalan Gera. Pahang cuba mengasak kepada Sumare. Sumare dengan pantasannya dalam kotak penalti cuba membuat percubaan di sana. Satu percubaan yang on target. Asakan pantas Rizal telah dimula dipamerkan oleh pasukan Pahang nampaknya. Betul Bakar, dengan kelincahan ataupun kepantasan yang dimiliki oleh Sumareh tadi, kita dapat lihat dapat masuk dalam kawasan pertahanan pasukan JDT dan akhirnya telah melakukan satu try yang dapat ditangkap oleh Izam Tamizi. Syamim tolakan yang kemas kepada Alaves. Jadi dia penjaring terbanyak dari Brazil. Dia seperti meminta sepakan percuma, tampanan yang dibenarkan ataupun tiada kekasaran, kata pengadil. K.S. Punalen back kanan, Syafiq Marcus Antonio bergandengan bukan dengan Aidil Zafwan, tetapi pada malam ini sekali lagi bersama Junior Elstal ataupun Putra Nadir Amaran, salah seorang pemain naturalized yang terawal beraksi untuk pasukan kebangsaan, bermula dengan pasukan Harimau Muda skuad bawah 23 tahun kebangsaan 2013. Syamim tolakan kesilapan kepada Hazwan. Ini dia Gabriel Gera. Lincah bekas penyerang PKS ini. Tolakan yang baik, sentuhan yang menarik. Gabriel Gera. Oh, ini gerak yang kita ataupun ramai pemain-pemain pertahanan dalam Liga Super mengetahui. Pantas tolakan, mencari ruang dan membuat percubaan itu. Ya, betul Bakar. Kelincahan daripada Gaby dengan segi individu yang boleh ditunjukkan dan gandingan dia juga dengan Nazmi Faiz tadi memang cukup menarik dan saya rasa pemain pertahanan pasukan Pahang tidak akan membiarkan percubaan-percubaan seperti dilakukan oleh pasukan JDT. Afiq Fazail seakan-akan berkongsi tanggungjawab bersama dengan Nazmi Faiz Mansur yang menolak kepada Gera, berikan ruang kebebasan sedikit untuk Kapten Syafiq Ibrahim. Ini dia sekali lagi Afiq, seperti melihat ada vision di sana, tapi antaranya kurang kemas. Bolehkan pasukan Pahang. Tolakan Alaves sempat dibaca oleh Marcos Antonio kepada Syafiq. Cuba mengubah arah dan antara jauh mencari Sumare, dikawal oleh Azif Nasul Haq. Afiq sekali lagi bermula dari bawah. Dua pemain berbadan sederhana,
untuk menjana midfield. 3 sebenarnya termasuklah Syafiq Rahim. Antara yang baik daripada Syafiq, tetap menunjukkan ketajaman pemain-pemain JDT. Percubaan di situ, ada tamparan deflection, percubaan yang dilakukan oleh Gonzalo Cabrera. Satu gerak yang akhirnya secara direct terus ancaman satu lagi yang pantas dilakukan oleh pasukan JDT pula ke atas Pahang kali ini. Sebenarnya hantaran daripada Syafiq Rahim tadi memang begitu baik sekali, tepat kepada Cabrera. Saya rasa percubaan seperti itu memang perlu diteruskan oleh pemain-pemain pasukan JDT untuk menembusi pertahanan pasukan Pahang. Syafiq pula sekarang ini mengambil sepakan penjuru. Yang pertama untuk JDT, lencongan keluar di sana, ada tandukan, tetapi whistle telah ditiupkan. Apakah pengadil perlawanan Zulkifli Ahmad dapat melihat ada kesalahan yang dilakukan walaupun lencongan yang cuba ditanduk sebentar tadi? Apa yang Rizal melihat? Tolakan barangkali, bola terkena tangan oleh Ostam. Saya rasakan bola sudah keluar awal, lencongan tersebut telah keluar dah sebelum masuk ke dalam kawasan permainan. Belum sajalah banyak sekali pendapat yang dilontarkan secara bertalu-talu di kalangan peminat-peminat dalam Liga Super Malaysia sejak 2-3 musim kebelakangan ini khususnya. Namun keputusan di tangan pengadil, keyakinan yang perlu ditampilkan oleh pegawai-pegawai berlawanan dalam menentukan apa saja keputusan yang mereka yakini sepenuhnya. Afif, pertahanan yang boleh dikatakan agak jarang diancam, jarang diserbu kecuali kekalahan 4-1 di tangan pasukan Kedah di Darul Aman pada malam ini. Tempo permainan yang menarik di antara pasukan Pahang dan JDT. Sumare mengacak satu cutback, satu lintangan yang baik di situ. Mujur untuk JDT, diselamatkan oleh Azim Nasrullah. Rempatan ini percubaan daripada Syamim. Ada deflection di situ. Tempo permainan yang menarik di awal ini. Ini seperti yang diharapkan sudah pastilah untuk ataupun di kalangan peminat-peminat berkecuali. Ya, betul Bakar, kerana baru saja 8 minit permainan berlangsung, kita dah saksikan kedua-dua pasukan telah melancarkan serangan ataupun percubaan-percubaan yang menarik dilakukan oleh kedua-dua pasukan. Persoalan di akhirnya nanti, apakah tempo permainan dapat diteruskan dan dapat diterjemahkan dengan jaringan, dan kemenangan yang dicari sudah pasti oleh kedua-dua pasukan. Beraksi di tempat sendiri, juara hat-trick Liga Super JDT turut tetap menampilkan kelas. Azwan di sana dapat dipintas oleh Afif. Tolakan pun keluar ketika pengadil lontaran ke dalam. Pahang telah berjaya sekali lagi. Ini rasakan susulan daripada Azif. Davis sebelah kanan, ada dua gerak yang awalnya agak mengancam kawasan di kanan pasukan Pahang, tetapi baik kali ini terjadi ataupun pintasan daripada Matthew Davis. Masih lagi dalam permainan, pantas jaya melepaskan diri, satu cross di tangan rendah namun tidak dapat dikawal dengan kemas. Bolehkan saat beralih semula kepada pasukan JDT. Gonzalo Cabrera dirapati di sana, baik baca oleh Haji Wan Syamim dari Matthew Davis. Razak
jurulatih pasukan JDT Benjamin Mora berikan isyarat-isyarat melakukan pemain seperti asakan yang mau diteruskan oleh pasukan JDT separuh masa pertama. Masuk minit ke-14. Rentak tempo yang sedikit reda sekarang ini. Asakan demi asakan di awal permainan tadi. Walaupun kedudukan masih terikat tanpa sebarang gol ataupun masih 0-0. Masuk minit ke-14. Syafiq seperti memperlahankan rentak permainan nampaknya, Rizal. Ya, apa yang saya lihat pemain pasukan JDT saling bertukar-tukaran, tetapi juga mereka sering juga menukar-tukar position. Ini mungkin satu keadaan yang menjebak corak permainan pasukan JDT terhukum pada minit ke-14. Apa yang sedang dikatakan oleh Rizal Zamriaya, kesilapan kelekan itu dia berjaya dirampas oleh pemain-pemain pasukan Pahang, dan Matius Alaves menambah satu lagi gol. Agak tersentak pasukan JDT di Stadium Lakin ketika ini. Kesilapan dilakukan oleh pemain JDT sendiri dan akhirnya membiarkan Alves berseorangan, dan satu hantaran yang baik kepada Alves, satu lawan satu dengan goalkeeper pasukan JDT iaitu Izam Tamiri, dan peluang seperti ini memang tidak dipersisihkan oleh penjaring terbanyak sekarang ni, Alves. Gol yang ketujuhnya Junior Elstal, ini tolakan yang tersekat di situ, pintasan dan pula lorongan yang baik mungkin daripada Joseph Kalante. Dan Junior cuba mengejar Rizal, tetapi tolakan ataupun keyakinan seperti mana yang anda katakan, ini dia sekali lagi pintasan itu yang dilakukan oleh Nur Azam Aziz, lorongan yang cantik, keyakinan seorang penjaring yang telah menjaringkan menunjukkan ketajaman itu, terhukum barisan pertahanan JDT sekarang ini. Gol yang ketujuh dijaringkan oleh pemain import Pahang dari Brazil ini. Hukum kesilapan kecil ataupun sememangnya kesilapan kecil atau besar, tapi sebenarnya pada akan sentiasa mengundang dalam mana kesilapan percubaan pula pasukan JDT yang cuba bangkit. Dencongan yang agak jelas di sana cuba dilakukan oleh Hazwan Bakri, kaki favoritnya di situ. Kita tengok Azam Bakri memang ada ruang untuk melakukan percubaan, tetapi Syafiq Rahim juga berada di posisi yang terbaik untuk menjadikan gol, sekiranya Hazwan memberi kepada Syafiq Rahim. Sedikit tamparan yang sudah semestinya dibaca dan direncanakan kembali oleh jurulatih pasukan JDT dan penolong-penolongnya. Kumpulan teknikal pasukan JDT, kesilapan yang terhukum boleh berlaku dalam mana-mana pelawanan, tapi ini adalah pertembungan penting bukan sahaja untuk JDT, tapi malah juga untuk penduduk pasukan Pahang sudah menampakkan keinginan mereka dengan jelas. Nanti pula kebangkitan yang bagaimanakah mampu dilakukan, dihasilkan oleh pemain-pemain JDT. Tolakan penalan pada Afiq, mengawal di sana Afiq pada Syafiq Rahim, agak berkerumun ramai, mungkin sedikit sukar ketika ini untuk membuka ruang, kerana pemain-pemain Pahang sedang menunjukkan disiplin yang baik. Ramai yang memastikan pertahanan ataupun meramaikan di barisan pertahanan mereka sendiri. Syari yang merampas, Syari yang cuba meneruskan gerak ini antara Lintang yang kurang kemas di situ. Gabriel Gera, Syafiq balik semula kepada Gera. Nazmi terpaksa berpusing menukar ke sebelah kirinya. Ini pula Hazwan. Zaro pada Gabriel Gera. Ini sentuhan-sentuhan yang diinginkan. Pemain-pemain JDT agak menarik. Yang penting perlu diteruskan dan perlu dihabiskan, perlu dilaksanakan dengan jaringan gol yang sudah tentu dinanti-nantikan oleh penyokong-penyokong JDT. Belum lagi berjaya. Clearance di situ daripada Faizal. Awalan semula untuk tuan rumah. Nazmi Faiz Mansur membuat lencongan di situ, walaupun agak
selesa seharusnya untuk penjaga gol pasukan Pahang, Wan Muhammad Azrai Wante. Saya terlihat lantunan yang membuatkan dia sedikit teragak-agak tadi. Cross daripada Nazmi Faiz Mansur. Syari Jaya menghadap challenge yang cuba dilakukan oleh Marcos Alaves menjaring gol tunggal setakat ini. Gol pendahuluan untuk pasukan Pahang. Nazmi Faiz Mansur melakukan kekasaran ke atas midfield pasukan Pahang itu Nur Azam Aziz. Matthew Davis lambungan mencari Sumare di sebelah kanan. Antara dimensi utama corak permainan pasukan Pahang di bawah Dola Saleh pada musim ini. Sumare bergandengan yang sering dibantu dengan kedatangan Matthew Davis dengan overlapping dan pelarian secara ofensif. Namun kali ini larian di sebelah kanan musim Kunalan untuk JDT. Gera di tengah. Gonzalo Cabrera di sebelah kiri cuba barulah sedang masuk ke dalam tetapi tidak dapat mengawal sepenuhnya, dipintas oleh Syamim yang bermain dengan keyakinan setakat ini di awal musim ini. Liga Super Sumare juga begitu, mengacak cuba buat lecehkan satu cross yang dilakukan dan pun cuba mencari Alaves di sana. Mujur untuk JDT, Izam dapat membacanya. Nazmi dan juga Azwan. Azwan ke tengah kepada Afiq. Gabriel Guerra, Gonzalo di sebelah kiri. Tapi sekarang ini mempunyai pilihan dorongan yang belum dihadang. Satu lagi peluang untuk JDT menantikan cross daripada Nazmi Faiz Mansur, mengacak belum lagi tidak mampu. Gabriel Guerra menggunakan kelincahan juga belum lepas sepenuhnya. Kunalan sekali lagi kepada Afiq Fasah. Dorongan yang masih dicari-cari oleh pemain-pemain JDT. Gabriel Guerra juga belum lagi terhasil. Syamim memintas tugas yang baik. Pemain midfield pada musim ini posisi boleh dikatakan posisi baru yang diberikan oleh Dola Saleh pada bekas pemain sayap pasukan Garuda United. Sumare terjatuh tapi tiada ada apa-apa kata pengadil Zulkifli Ahmad. Permainan diteruskan untuk JDT. Ada ruang yang sedikit terbuka di sebelah kanan ini kepada Kunalan. Nazmi cuba mencari ruang, overlapping di sebelah kanan, tapi itu dia kuisan Kunalan. Faizal tidak membenarkan back kiri pasukan Pahang itu. Alaves membantu. Di manakah arah yang boleh digunakan oleh Nazmi? Ke belakang Marcos Antoni untuk mencari semula gerak yang boleh diteruskan dengan lebih berkesan lagi untuk pasukan JDT. Syamim terlalu kuat dan ke tengah daripada Syamim sama sekali tidak mungkin dapat dikawal oleh Alaves. Ini dia seperti kebanyakan gerak-gerak pasukan JDT. Percaya meletakkan kepada Afiq dan juga Safiq bersama dengan Nazmi Faiz Mansur. Gabriel Guerra, pecahan-pecahan yang baik, kelincahan yang ditunjukkan belum lagi. Gerakan yang baik, offside kali ini. Agak baik sebenarnya gerakan itu, mengelirukan, tetapi pembantu pengadil Muhammad Khalid Mat Aris buatkan dia offside. Memang kita nampak ya, memang ternyata offside Azwan sudah bergerak masuk di dalam kawasan Pahang dan saya rasa keputusan yang betul yang dilakukan oleh pengadil perlawanan.
kepada Sumare. Nur Azam, Jewon, baik tampanan Joseph Kalanti kepada Faisal. Sumare diberikan tekanan oleh Marcos Antonio di sana. Bergerak pada Hazwan yang bermalam ini secara posisinya diletakkan sebagai penyerang utama. Gaby Guerra dan juga Gonzalo yang sekarang ini di bola. Satu hantaran leret ke dalam kotak penalti. Namun dengan gaya yang agak tenang saja dapat dileraikan oleh pemain-pemain pasukan Pahang. Gerakan Syamim, distribution yang agak baik pula seterusnya. Sumare, Joseph Kalanti, Syamim, Nur Azam, Aziz di midfield. Sekali lagi ini Syamim, Des, Joseph Kalanti, Syai, sudah di posisi yang sudah dipegang oleh Wan Zaruniza Wan Zakat. Keputusan yang memerancangkan Joseph Kalanti juga Zifka sebagai utama. Biara Syafiq masuk menit ke-25. Selagi pasukan Pahang mendahului JDT di stadium Tansi Dato' Haji Hassan Istilah. Harus berhati-hati. Fokus yang sudah berulang sentiasa diberikan oleh pemain-pemain lawan. Setiap kali gerak-gerak seperti ini yang sedang ditunjukkan oleh pasukan JDT. Syafiq, Nazmi di sana. Alet cuba masuk, sempat memberikan isyarat. Apakah ini ruang yang boleh digunakan? Tempatan di situ tetapi kurang tepat daripada Azwin Nasrullah. Possession yang ketara untuk JDT, tetapi akhirnya percubaan-cubaan yang sebegini belum lagi mencukupi. Ya betul, kita dapat lihat kawalan-kawalan bola yang diberikan oleh pemain-pemain JDT yang cukup baik boleh disebabkan itu JDT amat selesa sekali bermain dengan passing game dan peluang-peluang seperti itu juga selepas itu perlu dimanfaatkan. Dan sekarang ini JDT sudah ketinggalan 1-0 pada pasukan Pahang. Azwin Nasrullah masuk naik ke atas meninggalkan Gonzalo Cabrera, bahkan pada Nazmi, seterusnya Syafiq dari Gaby Guerra. Sehingga ruang terbuka sedikit, licin membuat gelecekan, tetapi kekasaran yang kali ini jelas dilakukan oleh pemain-pemain pasukan Pahang, khususnya Afif Amiruddin ke atas Gaby Guerra. Sepakan percuma yang menarik posisinya untuk pasukan JDT. Pada menit ke-26 ini pasukan JDT tersentak dengan jaringan gol tunggal Pahang pada setakat ini. Minit ke-14 daripada Matius Alaves. Tentulah ingin dipertahankan oleh penjaga gol pasukan pelawat pasukan Pahang, Wan Muhammad Azrai Wante, mengangkat pemain-pemain. Lihat berapa ramai bentik di sana, hampir ke semua kecuali Mamadou Sumare. Kawasan tengah berada dalam posisi yang benar-benar mencabar, posisi yang boleh dihasilkan sesuatu seperti mana yang telah kita ketahui daripada Syafiq Rahim, kapten pasukan JDT. Syafiq dengan rebatan, ada tampanan di sana. Oh, tampanan yang terkena tangan. Jelas, walaupun lencongan yang baik, tetapi biarpun tidak dapat menembusi pintu gol, tapi bola yang terkena tangan itu sudah jelas untuk anda. Isyarat yang diberikan oleh pengadil perlawanan Zulkifli Ahmad. Seperti pemain pasukan Pahang ini, Muhammad Afif Amiruddin, terus saja dilayangkan kad kuning. Ini antara peraturan baru boleh kita katakan. Dan bola terkena tangan itu disahkan oleh pengadil daripada sepakan percuma Syafiq Rahim. Peluang keemasan untuk JDT kembali mengikat kedudukan. Memang jelas kita dapat lihat bola memang terkena tangan Afif sendiri, dan ini adalah salah satu peluang keemasan yang diperolehi oleh pasukan JDT untuk menyamakan kedudukan. Dan saya merasakan Syafiq Rahim akan mengambil tendangan tersebut. Sempat kita nampak tadi pencari gol pasukan Pahang Matius Alaves seperti mengatakan sesuatu kepada Syafiq. Tapi
jelas fokus. Dia tersenyum sang ketika itu mahukan bola untuk menyempurnakan tugas yang lebih besar, misi yang lebih memerlukan konsentrasi, penyudahan teknik yang paling sempurna dalam kedudukan pasukannya ketinggalan 1-0. Ini keemasan, kesempatan paling baik Alaves sekali lagi berada di kotak penaltinya sendiri. Barulah arahan Zulkifli Ahmad. Rizal seperti ada psikologi, permainan psikologi sedikit. Ya, memang itu untuk mengganggu para pemain yang untuk Kita melakukan harapkan tendangan. tidak Alaves ditolak oleh Kevin Gerrard. Berikan inilah kesempatan JDT untuk menyamakan kedudukan. Oh, dapat diselamatkan oleh lepas. Satu lagi susulan gol. Satu sama. Azwan Bakri menit ke-30 ini. Susulan dengan gol yang pernah kita saksikan sebelum ini. Kontroversi yang mau dielakkan oleh pengadil perlawanan Zulkifli Ahmad. Sepakan penalti Syafiq Rahim dapat ditampan oleh penjaga gol pasukan Pang, menyelamatkan kedudukan, tetapi susulannya JDT Azwan Bakri berjaya juga menyamakan kedudukan untuk pasukan tuan rumah. Tendangan yang baik dilakukan oleh Syafiq Rahim, tetapi susulan daripada Azwan Bakri tadi, tendangannya memang begitu kencang sampai Azrahi tidak dapat menepis bola itu keluar. Sebenarnya mirip dengan gerak jaga gol Kedah Muhammad Ifat Akmal tempoh hari dalam pelawanan di antara pasukan Kedah dan Selangor di Selayang. Sepakat penalti Syafiq Rahim diselamatkan tetapi gagal, tidak berjaya untuk melakukan double save. Yang bezanya, yang lebih sahih kali ini ialah Azwan Bakri berada dalam posisi yang sebenarnya, tidak melakukan kesalahan ataupun larian yang dilakukan mengikut peraturan yang ditetapkan. Ya, betul, maka kita juga dapat lihat memang Azwan berada di luar kotak penalti sebelum Syafiq Rahim membuat tendangan. Antara Nur Azam Azim kepada Matthew Davis. Keras tindakan yang begitu baik juga sebaliknya dilakukan oleh pemain sayap di sebelah kiri untuk JDT, iaitu Gonzalo Cabrera. Memang ada tarikan dilakukan Sekali, oleh 2-3 kali. betul oleh Matthew Davis tadi. Satu keputusan yang baik pada saya kepada pengadil perlawanan pada malam ini. Samsudin mengerjakan lepas pantas, sempat mencuit membuat tolakan, dan Syamil pula kurang kemas. Mengawal Syafiq Rahim kepada Gunala. Rasanya agak tinggi dilakukan pemain Mustafa. Baik, ambil sepuluh Kevin Gerrard kepada Gunala. Santorio kepada penjaga golnya terlebih dahulu, Nizam Tarmizi. Masuk di sana ialah Gonzalo Cabrera. Jadi semakin terdapat pula Rizal Zambia, bekas pemain Johor juga, bekas pemain bangsa, tidak dilakukan oleh pasukan JDT. Namun tunggu dulu kerana ini pelataran lintang daripada Pahang. Syahri Syamsuddin terlalu kedai. Zabriaya gerak permainan JDT benar-benar ketara, agak berlainan. Bolehkah kita mengesahkan JDT pada musim 2017? Corak permainannya secara taktikal dan formasinya memang berlainan.
daripada kemudian mereka melekatkan kejuaraan hat-trick Liga Super 2016. Memang ada kelainan pada tahun ini dapat kita lihat kerana pemain-pemain JT lebih selesa membuat serangan dengan bertukar-tukar hantaran, dan juga kita boleh tengok bertukar-tukar position antara satu sama lain pemain. Kalau kita lihat Hazwan dan juga KB tidak berada di satu tempat, mereka akan bergerak, sentiasa bergerak ke mana-mana kawasan kosong yang dijaga oleh pasukan lawan. Sedikit saja belakang daripada Faizal Rusdi, back kiri pasukan Pahang itu Joseph Kalahir menuju Naking di hujung sana. Sebelumnya keputusannya baik, tepat daripada Noji Naking. Pada awalnya tolakan itu walaupun hanya sedikit saja di situ, itulah antara cabaran kawan Gabana menentukan keputusan yang paling jelas dalam kedudukan dalam situasi yang kadang-kala paling kabut. Bigera dibiarkan lantaran itu oleh Asrif Nasuha. Bigera membiarkan, cegah saja bola itu dilarikan pula oleh Sami Ibrahim. Gerakan yang ingin diteruskan Gonzalo Cabrera kepada Hazwan Bakri. Oh, baik kali ini, gol kedua. Ketajaman yang berjaya juga dihasilkan dari gerak-gerak hantaran. Penguasaan yang pada awalnya dilihat sukar, tetapi pada minit ke-36 ini kebangkitan pasukan JDT tuan rumah 2-1 mendahului pasukan Pahang. Gol kedua pribadi yang diledakkan oleh Hazwan Bakri. Serangan yang pada saya sangat kreatif dilakukan oleh pasukan JDT, dan hantaran daripada Syafiq Rahim Cantik hantaran Syafiq ini cukup cantik, memudahkan Hazwan menolak masuk ke dalam gol pasukan Pahang. Bukan ledakan kaki kiri daripada Hazwan, apakah gerak badan daripada penjaga gol pasukan Pahang itu Wan Muhammad Azrai Wante seperti ingin bergerak ke sebelah kanannya. Rembatan kaki kanan sebenarnya yang dilakukan oleh Hazwan terhasil di kawasan near post, nampaknya bukannya di far post. Mungkin menjaga gol menyangkakan Hazwan akan buat try di sebelah kanan kawasan gawang pasukan Pahang, kerana kita tengok Azhari sudah menutup angle di sebelah kiri, dan satu tindakan yang baik boleh dilakukan oleh Hazwan untuk menghasilkan gol pendahuluan untuk pasukan JDT. Golnya telah dipandangkan, golnya telah dipintas kembali oleh pasukan JDT. Sebaliknya pasukan Pahang dia ketinggalan sekarang 2-1. Jewon Rakal center back di sana, Afif Razak Azim yang merazak kepada Sumar, dapat berjaya meminta Sumar atas Azim Nasuha. Acara baik cutback daripada Sumar, cubanya dan lepas pula daripada pandangan, daripada kawalan yang cuba dilakukan oleh Marcus Alves. Selamat lepas pintu gol pasukan JDT sebentar tadi. Dan tentulah masih lagi ada ruang kebangkitan untuk kedua-dua pasukan. JDT telah membuktikannya dalam pada minit ke-14, 2 gol berturut-turut. Duanya dihasilkan oleh Hazwan Bakri. Ini dia Hazwan bekerja ataupun dengan sumbangan yang cukup cantik daripada Syafiq Rahim. Oleh dia Hazwan cuba masuk di sana, dihadang oleh Rajawan. Hentakan Gavin Gerard atas Joseph Kalahir. Terus saja Zulkifli Ahmad menyiapkan whistle sebagai percuma diberikan kepada pasukan Pahang. Memang ada repuhan di belakang dilakukan oleh KB terhadap Joseph Kalahir. Devon main satu baik berusia 32 tahun dapat meneruskan gerak itu untuk pasukan Pahang. Devon beraksi untuk 4 klub dalam Liga Profesional Korea Selatan, ikut beraksi dalam Liga di Qatar dan Emirat Arab Bersatu.
Komunikasi yang baik ditunjukkan setakat ini. Tapi cabaran di Stadium Lakin jelas untuk pendahulu Liga Pahang setakat ini. Begitu getir yang sedang dilalui. Diberikan sebuah ruang untuk kebangkitan yang jelas mau ditunjukkan oleh juara hat-trick Liga Super JDT musim Gaby Gera. Itu dia Jewan memintas. Permainan diteruskan. Baik keputusan pengadil. Joseph Galante menyentuh. Alaves dirempuh oleh Marcos Antonio. Walaupun penyokong-penyokong pasukan JDT tidak begitu berpuas hati, rempuhan Marcos Antonio dipersalahkan. Sampai berjumpa untuk pasukan Pahang. Saya merasakan Alves cuba untuk blocking Marcos daripada dapat bola tersebut, tetapi Marcos datang dengan laju dan akhirnya sebagai percuma diperoleh oleh pasukan Pahang. Terus saja Marcos diperlukan untuk menambat gerakan pemain ini. Pemain dari Gambia, Mamadou Soumaré. Lihat pecahan, kalau nak dilihat di segi kepantasan, Soumaré lebih pantas, tapi kawalannya kemas. Posisi yang dikawal oleh Marcos Antonio. Sekarang ini agak seimbang pertandingan pribadi kedua pemain ini, tetapi kelebihan yang sedang dipegang. Kedudukan 2-1. JDT mendahului pasukan Pahang, pasukan pendahulu. Tetapi Rizal atau juga keputusan ini kekal. JDT masih belum mampu, belum boleh memintas pasukan Pahang. Orang tunggal Liga Super 2017 pada malam ini. JDT melayan kunjungan Pahang. Dan tetap kekal di tangga teratas. Tidak kiralah keputusan pada malam ini. Tapi yang jelas, pertembungan ini adalah kesempatan awal, perhitungan yang penting untuk dua pasukan yang dijangka akan seterusnya menguasai saingan untuk kejuaraan Liga Super pada musim ini. Walaupun saya rasa JDT tidak dapat memintas pasukan Pahang, tetapi moral pasukan JDT akan semakin meningkat kerana mereka telah memenangi beberapa perlawanan dari keputusan dan sudah tentu menewaskan pasukan yang diteraju di Liga akan lebih memotivasikan para pemain pasukan JDT. Gliding di situ, yang baik daripada Eskunang, dan kerana dia masuk lepas, cuba mencari mencelah di sana posisi yang lebih baik. Dan bentesan akhirnya terpaksa dilakukan oleh pemain-pemain pasukan Pahang. Siapa akan percuma? Minit-minit terakhir separuh masa pertama di Stadium Tan Sri Dato' Haji Hassan Yunus. Langsung di TV 9 television media Primavera Liga Super 2017 yang cermat satu di sana. Tandukan cutback Matthew Davis menggagalkan keadaan masa ketiga kerana Gonzalo Cabrera. Dapat oleh Ashari di sana. Gonzalo selagi juga Ashari dengan begitu komitmen sekali. Lepas dapat dikawal sebola oleh Matthew Davis. Yang diteruskan oleh Matthew Davis. Race di sana di antara Matthew Davis dan juga Afiq. Awalan Matthew Davis apa bangsa petang pasukan Pahang. Satu tolakan yang mirip seperti yang dilakukan oleh Azwar jadikan gol kedua. Melihat kawasan lain tolakan yang cuba dilakukan kali ini tidak berjaya dan bersatu. Idea tu ada, tetapi mungkin tidak dapat dibaca oleh GB terlalu awal. Itu dia antara gerak ataupun hantaran yang digemari oleh pemain-pemain bola sepak profesional masa kini. Antara gerak yang pada awalnya dimulakan oleh bintang bola sepak Brazil itu Ronaldinho. Sudah dua kali dia lakukan. Baik juga gerakan-gerakan sudah tulang. Kata bolehkan pasukan tuan rumah JDT terus saja mendahului minit-minit akhir ini 2-1 di depan.
minit masa yang ditambah. Sumare 2 minit yang penuh cabaran untuk kedua pasukan. Satu bola sekarang ini satu dibiasakan berampiran kotak penalti JDT ke dalam untuk pasukan Pahang. Matthew Davis ruang kebanyakan yang telah ditutup pemain JDT hanya ke belakang saja. Afif buat sambungan itu sekali cuma mendada, tetapi bola dilihat oleh peguam-peguam pelawanan terkena tangan Syahri Samsudin. 45 minit telah pun berakhir. Sepakan percuma untuk JDT. Besok akan berlangsung 5 lagi perlawanan. Besoklah membabitkan pasukan yang sebelum ini berada di peringkat atas, pasukan Kedah, pasukan Melaka, Stadium Darul Aman di Sifana. Baru 7 perlawanan masuk perlawanan ke-8 saingan Liga Super. Johor JDT bermain kurang satu perlawanan, tapi saingan ataupun perebutan tangga teratas Liga Super sudah mula bertambah menarik. Ya, betul Bakar, dengan kekurang perlawanan yang masih lagi belum JDT bermain. Pada saya sekiranya JDT dapat menewaskan pasukan Pahang pada hari ini, sudah tentu mereka boleh tangga yang ke atas sekiranya menang perlawanan yang seterusnya. Terakhir dalam separuh masa pertama ini untuk pasukan Pahang. Satu lagi kebesaran, harus berhati-hati sebenarnya. S. Gunalan ada 2-3 kali diberikan kata lisan ataupun amaran lisan daripada Zulkifli Ahmad. Dia akan rasakan satu lagi jangan daripada Gunalan dipersalahkan. Sepakan percuma untuk pasukan Pahang. Nur Azam Aziz 2 minit yang sebenarnya sudah pun tamat. Apakah masih akan diberikan kesempatan oleh pengadu perlawanan kepada pasukan Pahang dengan sepakan percuma ini? Syafiq tidak jauh di bola diarahkan oleh Zulkifli Ahmad supaya berada pada posisi yang sebetulnya. Nur Azam mematikan Alabes, Sumare, Afif di sana pandukan dia mematahkan gerakan, dan gerakan yang terakhir dilakukan oleh pasukan JDT bangkit daripada ketinggalan pada minit ke-14 dari jaringan Matthew Alabes. 2 gol daripada Hazwan Bakri, corak permainan yang mungkin sedikit melegakan kepada Benjamin Mora. Biarpun sudah pasti banyak lagi cabaran, corak permainan yang mungkin bertambah menarik separuh masa kedua dengan JDT mendahului 2-1 sekarang ini. Memang perlawanan yang menarik ditunjukkan oleh kedua-dua pasukan dengan kedua pasukan yang membalas serangan, dan akhirnya Hazwan telah menyediakan 2 gol untuk mendahului separuh masa pertama, dan tentu separuh masa kedua nanti aksi yang lebih menarik dapat ditunjukkan oleh kedua pasukan di Bakar. Jadi babak kedua itulah yang kita jangkakan, rentak menarik. Juara Liga Super mendahului 2-1 ke atas pasukan Pahang. Kembali semula ke Stadium Tan Sri Dato' Haji Hassan Yunus di Langkit. Selamat. Mengancam pasukan kubu pasukan Pahang, dan Pahang juga yang apa yang saya lihat mempamerkan permainan yang cukup teratur. Tetapi di fase kedua ini sudah pasti apabila ketinggalan 2-1 sudah pasti memang perlu bangkit untuk meneruskan gerak menyambungkan kedudukan. Melisah sebenarnya kedua-dua pasukan tidak ataupun belum lagi melakukan sebarang pertukaran. Masih lagi kesebelasan yang sama untuk JDT dan Pahang meneruskan separuh masa kedua ini. Sudah tentulah dijangkakan akan terus rancak, walaupun JDT masih mempunyai seorang pemain import mereka, itu Brian Ferreira. Itu juga ada Aidan Zampuan di bangku simpanan antara pemain-pemain Pahang. Larian yang dimulakan oleh Syami Putata juga Cinedu ataupun Bright Dye belum lagi dimasukkan dan rentak pasukan JDT. Kita jangkakan mahu meneruskan mereka. Matthew Davis Mintas Matthew
Marcus Alaves jaring gol pertama. Kejutan awal yang dilakukan oleh Pahang telah berjaya dipadamkan golakan Alaves. Keluar memberikan lontaran ke dalam untuk pasukan JDT. Azrif kepada Gonzalo Cabrera. Azwan cuba campur tangan, jaring 2 gol, sangat berharga untuk pasukan Bandung. Miss time, miss kick. Antonio ini selamatkan. Safik cantik, baik antaran Safik kepada Gabriel Guerra. Sebelah kanannya melakukan kepada Kunala terlebih dahulu. Nazmi mencari ruang, belum lagi. Dia meneruskan tekan antaran Afik, cantik antaran Afik, tidak offside. Ada kesempatan ini untuk Kunalan. Cross yang dilakukan oleh perlagaan antara Cabrera dan Sumari. Tamparan yang terus kepada pasukan Pahang. Asyari Samsudin, namun terjangan Nazmi Faiz masuk ke atas. Penyerang utama pasukan Pahang bagi bersalah. Sepakat percuma. Kesalahan Nazmi ke atas Marcus Alaves. Kita dapat lihat Nazmi melakukan sliding tackle lebih awal sebelum Alves menerima hantaran tersebut, dan memang satu kesalahan yang dilakukan oleh Nazmi Faiz. Kepantasan bukannya satu kekuatan utama penyerang Pahang itu, apapun jaring yang telah menjadikan 7 gol itu lebih diutamakan. Sumare mengasah di bahagian kiri pintu gol. Pasukan JDT asakan Sumare yang keras, masih lagi terbaring nampaknya, bergegas dan terus saja diarahkan oleh pengadil, lantakan ke atas Azrif Nasrul Haq. Seperti berat juga pencederaan ini. Rizal ke atas Azrif. Saya rasa Azrif dilanggar daripada belakang oleh Sumare. Situasi yang cukup bahaya bagi seorang pemain apabila hantaran dekat dilakukan dan pemain daripada belakang cuba buat tadukan ke arah gol pasukan lawan. Apakah Benjamin Mora, jurulatih pasukan JDT, terpaksa juga barangkali untuk melakukan pertukaran. Dia sudah menoleh pemain-pemain yang ada dan kelihatannya Fazli Mazlan seorang back kiri sudah melakukan warming up. Sambil ini di minit ke-14 Pahang melakukan kejutan. Kenekaan pasukan JDT dihukum 1-0. Sepakan penalti Safik Rahim minit ke-30 ditampan, berjaya diselamatkan seketika. Susulan yang disahkan oleh pengadil disudahi oleh Hazwan Bakri. Yang seterusnya kaki kanan sekali lagi minit ke-36. Hanya 5 minit berselang 2 gol Hazwan Bakri masih lagi kekal memberikan kelebihan awal separuh masa kedua ini kepada pasukan JDT. Azrif di luar sana, Alaves, 2 pemain Brazil dari Brazil ini. Marcus Alaves menyerang, seberangkat sejarahnya Marcos Antonio. Azrif belum lagi masuk, permainan diteruskan. Nazmi Faiz Mansur untuk JDT. 10 pemain cuma untuk JDT ataupun masih boleh meneruskan penguasaan ini. Cantik antara daripada Nazmi kepada Eskunala. Satu cross di sana, Afif buat tampanan clearance di situ. Sepakan penjuru diberikan kepada pasukan JDT. 5 minit telah berlangsung di awal separuh masa kedua ini. Larian yang baik dilakukan oleh Gunana tadi, tetapi proses tersebut tidak membahayakan pasukan Pahang, tetapi tendangan corner yang dipenuhi oleh pasukan JDT ini ada kemungkinan boleh menghasilkan gol dan tidak bahaya bagi pasukan Pahang. Ini masing-masing, walaupun tampanan itu akhirnya sekarang ini dikawal oleh Nur Azamazi. Marcus Alaves tidak sempat sebenarnya fisikal yang baik, seorang peledak gol. Sedikit kekurangan kebatasan Rizal. Dia lebih kepada skill dan tubuh yang besar untuk menewaskan melawan, tetapi kebatasan memang satu jadi masalah kepada Alves. Bukan satu kritikan ya, itu satu antara elemen
pemanan penjaring terbanyak Liga Super setakat ini dengan 7 gol. Matius Alaves pemain Pahang. Dalam di dalam lagi diberikan kepada pasukan JDT. Mora terus melihat memungkinkan apakah gerakan yang beri disusun sekolah oleh pemain yang dijaga baik perlahan Syafiq Ibrahim cuba dihantar ke hujung sana kepada Gabriel Guerra dan Alaves walaupun tidak pas kepada keputusan semula dengan lontaran ke dalam itu tadi Nur Azam kepada Muhammad Afif bola terkena tangan kemudian sepakan percuma dan kotak penaltinya sendiri. Davis tindakan yang spontan tetapi tidak tepat dan belum dirancangkan untuk rakan-rakan sepasukan baca ini Zabar misi satu jauh yang menarik Izam dapat kawal oleh David Guerra tolakan Safik sekarang ini cuba dikawal oleh Eskunalen antara yang baik tapi Eskunalen mengasak di situ Guerra mujur untuk pasukan Pahang. Afif menyelamatkan keadaan ini dia sekali lagi Razal Rosli satu lagi lontaran ke dalam untuk pasukan JDT. Afif Patmas menutup ruang Syari Samsudin apakah ada kesempatan untuk break attack tidak tolakan yang kurang tepat gagal dibaca sebenarnya oleh Alaves. JDT lambungan Safik mencari Hazwan bertembung di depan kotak penalti permainan diteruskan oleh pengadil. Muhammad Rosli Lia Pahang ini Nur Azam keluar cuba ditunjukkan kepada Matthew Davis balik kepada Izam Tarbizi Alaves Rayau menantikan sebarang kesempatan Pahang yang memenangkan kedudukan JDT ada ruang yang cantik cutback yang menarik dan Gunalan gol satu lagi dimensi yang penuh ketajaman daripada pemain-pemain di hadapan untuk pasukan JDT. Cutback yang cemerlang kerajinan Eskunalen di sebelah kanan disudahi dengan cantik sekali finishing yang dilakukan oleh Kapten pasukan JDT Syafiq Ibrahim. Peranan yang baik dimainkan oleh Syafiq. JDT melebarkan kedudukan dalam keadaan yang lebih selesa sekarang ini mendahului Pahang dengan 3-1. Eskunalen sentiasa sebelum ini pun selalu melakukan overlapping dan kita dapat lihat satu hantaran yang baik dilakukan oleh Gabriela Gaby dengan larian pantas yang digunakan akhirnya membuat satu cutback dan dengan mudah Syafiq Ibrahim hanya melakukan pressing di sebelah kanan untuk pasukan Pahang untuk membuatkan pasukan JDT selesa dengan kedudukan 3-1. Cutback yang sebenar-benarnya menjebak keseluruhan back four pasukan Pahang. Cutback menarik daripada Eskunalen dan meluru ada ruang yang selesa. Teknik yang memang sukar untuk dinafikan. Syafiq Ibrahim belakang yang keras lagi meyakinkan 3-1 sekarang ini. Pasukan JDT nampaknya ingin menunjukkan bahawa mereka perlu dihormati sewajarnya. Juara hat-trick Liga Super di Stadium Lakin bangkit daripada ketinggalan gol pertama oleh pasukan Pahang. 3-1 sekarang ini.
mendatangkan hasil sebenarnya. Gandingan masih dari berdua masalah, tapi sekarang ini jarang selain kita tewas 4-1 di tangan pasukan Kedah Darul Aman dalam 3-1 di Langkit. Habis golnya telah pun dipadamkan. Mengawal dia asal di dua pemain Jinti Pujai dirampas. Marcos Antonio ingin melakukan sesuatu, juggling di situ, cantik meleraikan, disambut dengan penuh bangga di kalangan penyokong The Boys of Street di Stadium Langkit. Debbie Gera dari Safik, golakan Safik menarik di situ, Gera mengambil alih, golakan yang juga dikejar oleh Safik Rahim. Satu cross yang dilakukan di sana, Matthew Davis, Captain Pahang. Memang itu yang perlu dilakukan, clearance yang terus saja dilakukan. Tetapi ini satu lagi gerak-gerak pantas pasukan JDT. Ya, betul Bakar, dengan build up play yang dimulakan daripada kawasan pertahanan pasukan JDT, dan mereka berjaya buat satu pusing kepada Gabriela tadi, tetapi Gabriela tidak berada di posisi yang tepat untuk menyambut hantaran daripada Syafiq Rahim. Dengan kedudukan yang agak selesa sekarang ini, barangkali Mora lebih meyakinkan bahawa inilah masa untuk melakukan pertukaran, mengeluarkan Nazmi Faiz Mansur. Telah pun masuk di sana ialah Muhammad Amirul Adizana sambil menantikan sepakan penjuru yang masih lagi dimiliki oleh pasukan tuan rumah. Fazil Mazlan terus saja melakukan warming up, dan pilihan ialah oleh Mora ialah Amirul Adizana. Tetapi sayang sekali ini susulan yang sudah dilakukan oleh Syafiq Rahim, sepakan yang kurang tepat menjadikan keadaan untuk pasukan Bah. Masih menyebelahi kedua pasukan, namun konsentrasi ataupun kesilapan yang tentulah mesti dielakkan. Seperti sedikit terpecah sekarang ini. Ya, betul, apa yang kita lihat dari sebuah semasa kedua ini, memang faham, terutama sekali hantaran-hantaran memang faham tidak tepat pada rakan-rakan yang lain. Ini yang menyebabkan pasukan Pahang agak ketinggalan sekarang. Jola Saleh masih merasakan belum lagi perlu untuk merombak tak kemana untuk mengubah dimensinya. Sumareh sudah mengawal di kawasan putih bersama dengan Matt Davis dan Panan Azri Nasulhaq ke dalam. Barulah pertukaran pertama yang akhirnya dilakukan oleh Jola Saleh dengan memasukkan pemain berpengalaman Kristi Jaya Silen dan juga Joseph Kalampi. Ini sedikit dimensi mungkin berlainan dengan pantasan yang lebih barangkali dimiliki oleh Kristi Jaya Silen digunakan oleh Dola sekarang ini. Dengan perlawanan telah pun berlangsung sejam di Stadium Langkit. Tan Sri Dato' Haji Hassan Yunus bukan 3-1, bukan yang cukup selesa setakat ini untuk pasukan JDT. Pasukan Kristi yang saya lihat Kristi juga berkemampuan untuk membuat area pantas juga meski diri yang menarik, dan ini memang digunakan sekarang ini bagi pelaksanaan kerana pasukan Pahang sudah ketinggalan menjadikan 3-1. Pemain gantian pasukan JDT itu dia sekarang satu lagi asakan antara peranan yang barangkali jelas dilakukan oleh Benjamin Mora menggunakan Amirul Hadi Zainal, Amirul yang menggantikan Nazmi Faiz Mansur sebenarnya Afif Abirudin. Dengan saja di sini dibiarkan oleh Debbie Gera dari terbanyak pasukan PKNS ini. Pelatih dari Meksiko, ada juara paling muda dalam kancah Liga Super Malaysia musim 2017 ini. Gera pinjamkan dari Jin kedua. Rekodnya agak menarik bagi Gera, tapi nanti dulu kerana pasukan yang sedang pantas ini. Kristi tidak jaya memintas Espinal di sana, Syamil
lebih selesa. J1 pressing yang terus dilakukan oleh Hazwan Bakri. Afif juga bagaimana? Baik dalam tetapi telah pun keluar. Gabriel Guerra, dia adalah agak unik juga pencapaian Gabriel Guerra dalam kancah bola sepak tempatan, hat-trick dalam Liga Premier sebelum ini bersama dengan pasukan JDT 2 dan sekarang ini juga telah menjadikan hat-trick dalam Liga Super. Apa kita lihat setelah kemasukan GB dalam diserapkan dalam JDT 1, kita dapat tengok perubahan iaitu segi permainan yang ditunjukkan keseluruhan pasukan JDT 1 pada ketika ini. Persembahan JDT yang jelas semakin menggusarkan barisan pertahanan Pahang. Afif Ahmaduddin melakukan pemasaran sebagai percuma yang telah pun pantas diambil. Ini dia yang kita perkatakan Gabriel Guerra. Pasukan JDT masih lagi cuba merasak cutback yang tidak kesampaian daripada Hazwan Bakri. Penguasaan masih lagi dimiliki oleh tuan rumah Izam Tarmizi Roslan. Kalau tadi antara jauh Izam, ada kuisan sambungan daripada Guerra, cutback Kunalan olehkan Syafiq Rahim ubah bukan 3-1. Ini dia Syafiq sekali lagi sampai Gonzalo Cabrera. Guerra tidak sempat di sana. Sumare agak tenggelam sedikit untuk Pahang pada malam ini. Rizal mungkin dengan asakan bukan pemain JDT membataskan pergerakan Sumare itu sendiri. Tengok bila Sumare mendapat bola, dia dua pemain JDT iaitu Afif dan juga Gaby melakukan tekanan terhadap Sumare. Kas pemain PDRM dari Gambia ini masih lagi cuba mengasah oleh berdepan dengan dua pemain pasukan JDT. Sumare satu cut cross yang baik di situ, terlalu kencang barangkali melepasi rakan-rakan sepasukan. Meminta cross saja. Bramsan yang memberikan lontar ke dalam untuk pasukan JDT. Sumare dari Gambia ini baru berusia 25 tahun. Dapat juga kalau banyak statistiknya pemain kehadiran pemain import dalam Liga Malaysia, Liga Super, agak ramai juga pemain import yang lebih muda pada musim ini berbanding beberapa musim kebelakang. Kerana pada saya incahan pemain import muda yang boleh membantu pasukan mereka dalam serangan. Gonzalo Cabrera melakukan gerak pas di sana, asakan daripada Syafiq Rahim, tolakan yang memberikan satu kesempatan untuk JDT sampaikan penjuru ini. Ini dia Gonzalo Cabrera, 28 tahun, daripada Syafiq dapat dipintas, itu saja mengambil tempat untuk mengambil sepakan penjuru ini. Minit ke-65. Cari rakan-rakan bukan kawasan dekat Guerra berada beramperan, belum lagi lambungan pendek dan pada Syafiq satu lancing header wisan yang cuba dilakukan. Ini dia pressing yang terus saja dilakukan oleh pemain mujur untuk Pahang kerana Adil Pelawanan Zulkifli Ahmad. Kita lihat kekasaran yang dilakukan oleh mantap melepaskan kawalan yang juga dilakukan oleh Amirul. Jadi dia Kristi Jayasilan yang masuk yang lebih pantas untuk pemain asalnya Joseph Kalampe. Ada hentakan Amirul Hadizah ataupun Syafiq Rahim sebenarnya hentakan ke atas Ashari Syamsuddin melakukan Kristi. Itu dia keputusan yang jelas, performance prestasi yang baik secara keseluruhan sedikit dicemari dengan layanan kad kuning. Memang ada kekesaran tadi oleh Syafiq Rahim melakukan sliding tackle, tetapi itu perlu kerana Ashari sudah berada di kawasan pertahanan pasukan JDT. Pasukan Pahang dahulu selepas 7 pelawanan datang ke Stadium Lakin pada malam ini dengan rekod cemerlang 12 gol yang telah dijaringkan dalam 3 pelawanan terakhir. Namun prestasi yang baik juga
Satu rentak momentum semakin meyakinkan juga ditunjukkan oleh JDT. 2 kemenangan 10 minit. Lempatan cantik di situ, gol. Oh, ini sensasi jaringan ini dari luar kotak penalti. Agak kira-kira 30 meter, rempatan kaki kanan Alaves. Matius Alaves menjaringkan gol kedua pribadinya dalam keadaan pasukan JDT agak selesa dengan momentum yang diperkatakan. Tetapi sekarang ini gol kedua merapatkan jurang 3-2. Barangkali game on, masih lagi mencabar untuk JDT dalam perlawanan di Lakit pada malam ini. Satu tendangan yang begitu padu dan akhirnya dapat menewaskan penjaga gol pasukan JDT, iaitu Izham Tamizi, dan ini mengurangkan di posisi jaringan untuk perlawanan malam ini dengan 2 untuk Pahang dan 3 untuk JDT. Dalam keadaan yang gemar saja ingin diperkatakan game on, masih lagi pasukan kedua pasukan sebenarnya JDT yang mana dikatakan oleh jurulatih Pahang Bola Saleh seharusnya turun sebagai pasukan favourite, namun gol yang merapatkan jurang, gol yang kencang sekali dilakukan oleh Matius Alaves. 1 di separuh masa pertama, rempatan leret tetapi dilakukan oleh sepakan percuma. Jarak yang agak jauh dari luar kotak penalti. Alaves kali ini merapatkan jurang pasukan Pahang di belakang JDT. Kedua permainan hingga kira-kira 12 minit lagi ataupun 22 minit lagi. Macam biasa Fazal dengan Rosli dari Kristi Jaya Silat. Rancakan yang ditingkatkan pula oleh pemain pasukan Pahang. Alaves di sekali lagi di situ, ruang yang sedikit sempit kali ini, namun ancaman yang jelas untuk pasukan JDT datang daripada penyerang penjaring utama pasukan Pahang ini, Matius Alaves, pemain import dari Brazil. Sudah pasti kerana mereka baru saja menjadikan gol yang kedua untuk pasukan Pahang, moral otomatik pasukan pemain pasukan Pahang akan lebih meningkat lagi kerana mereka sedar masih ada peluang untuk pasukan Pahang menambah jaringan pada perlawanan malam ini. Ini pula telah juga disahkan kepada kita, ini adalah seorang pemain naturalisasi, bukan pemain import, pemain negara Spanyol tetapi mempunyai keturunan Malaysia. Itu nama penuhnya Francisco Insa Boyes ataupun Kiko Insa, yang beberapa hari yang lalu sedikit sebanyak dikatakan oleh pimpinan tindakan keras dan kasar. Insa masuk saja terus membantah pengadil dan layak. Matthew Davis disekat kembali oleh Cabrera. Yabigera kepada Syafiq Rahim. Oh, Gunalan meluru pantas berlari di sebelah kanan hujung sana. Umpanan yang agak kemas dari Syafiq Rahim, namun ada 6-7 pemain Pahang mengambil posisi kosong sedikit di kawasan tengah. Cikan yang digunakan oleh Yabigera sama dengan Syafiq Rahim. Gonzalo Cabrera, Syafiq cari angle ini di antaranya yang berjaya juga kepada Yabigera. Ngacah di first pass, lempatan disusuli di situ oleh Gonzalo Cabrera yang tepat kali ini. Cabrera memainkan peranan yang penting dalam gerakan itu dan akhirnya tendangan dilakukan oleh Cabrera itu tadi tersasar di atas penyerang gol pasukan Pahang. Ini dua pemain ofensif dikeluarkan oleh Benjamin Mora, jurulatih pasukan JDT. Namun telah menggantikan Nazmi Faiz Mansur dan sekarang ini memasukkan Mahami Jasuri, mengeluarkan Gonzalo Cabrera. Mahali juga
mempunyai kemampuan untuk membantu ketajaman memperkuatkan barisan serangan pasukan JDT. Memang Mahali berkebolehan untuk melakukan overlapping. Kita tengok Mahali masuk untuk memperkuatkan meeting midfield, memperkuatkan lagi midfield pasukan JDT. Yang sebelum ni saya rasa Amirul Hadi dan juga Amin dan pasukan sebagai selaku defensive midfield setelah Nazi Faiz dikeluarkan. Yonan kaki Amirul Hadi Zainal, dia pun cari whistle ditiupkan. Wisan pada awalnya daripada Mahali Jazuli. Itu dia Yonan ke atas Muhammad Faizal, Muhammad Rosli. Kena ada yang pada awalnya meneruskan permainan, tidaklah terlalu kasar ataupun mujur untuk Faizal. Tindakan daripada Amirul yang terlalu serius, namun Dola Saleh lebih serius nampaknya. Jadi masih boleh cuba membaca apakah gerak-gerak pada lewat pelanan ini. Campur berlangsung 75 minit, tinggal kira-kira 15 minit saja lagi akan berakhir. Tembungan dua pasukan utama bola sepak Malaysia ini, JDT dan Pahang di Stadium Lakit. Penampilan yang sangat berbeza dibawa oleh pasukan Pahang berbanding dengan musim lalu. Kolosi 9 gol oleh pasukan JDT dalam dua pelawanan pada malam ini. Walaupun satu ketika JDT mendahului 3-1 menjaringkan sensasi daripada Andrew Saladas kembali mengimbangi letak dan Pahang masa lagi belum mencari gol penyamaan. Azhari Samsudin, lencongan yang tak baik juga di situ dan cara sedikit mengurangkan kekuatan lompatan yang dilakukan oleh Azhari Samsudin. Memang ada ruang untuk Azhari Samsudin melakukan lipatan, cuma tidak kuat ataupun menepati sasaran untuk Pahang jadikan gol. Cisco Insa Boygas, ada Kristi Jayasilan, juga dilaporkan oleh peminat-peminat Tengah bola sepak Malaysia terhadap yang baru masuk pasukan Pahang, iaitu Insa. Tindakan kasarnya yang dianggap keterlaluan dalam pelawanan yang sebelum ini di antara pasukan Pahang tentang pasukan PKS itu tidak menjadi masalah untuk Dola Saleh. Itu boleh dileraikannya dari seorang pelatih kepada seorang pemain, ataupun yang lebih penting untuk Pahang dan juga Insa yang membuat tamparan itu, tolakan yang cuba mencari Anades tidak menjadi. Pasukan Felda kancokan Scotland Malaysia, Pahang pula ada pemain kancokan Spanyol Malaysia baru saja menolak keluar ini dia. Cisco Insa berusia 29 tahun dan juga beraksi dalam Liga Indonesia. Insa sekali lagi mengasih di sana, kawalan yang cuba ditampilkan oleh Kera di sana. Tamparan kepada Matthew Davis, lontaran ke dalam untuk JDT. Pasukan Pahang memantapkan barisan pertahanan dengan tindakan agresifnya. Skor terakhir di minit ke-79 ini yang dilakukan oleh pemain Pahang, berikan sepakan penjuru untuk pasukan JDT. Mahali baru masuk, itu juga dengan Amirul Hadi Zainal. Satu lagi sepakan penjuru, Safik sekali lagi, kali ini ke ujung sana, taburkan ke Alabes dapat membantu barisan pertahanan. Penjaring 2 gol pasukan Pahang itu di kawasan penaltinya. Sekali lagi Alabes di situ. Junior Elstal ataupun namanya di Malaysia, Putra Nadir Amarhan.
Jaewon, pemain dari Korea Selatan. Cari Asyari Samsudin. Pas Gera juga terlalu kuat dikawal semula oleh pemain pasukan Pak. Syamim aktif, terus saja berlari, ingin menunjukkan kerajinan dan pastilah maukan sumbangan yang lebih berkesan. Setidak-tidaknya Pahang mencari keputusan yang lebih selesa, penyamaan yang belum lagi mudah-mudahan dapat dihasilkan dari gerak-gerak yang sedang diatur ini. Matthew Davis membuat cross tetapi liar sepakannya tidak mendatangkan sebarang masalah pada pasukan ini. Sepakan gol untuk tuan rumah. Apa yang kita lihat sekarang ni, pemain-pemain JDT cuba untuk mengendurkan bahagian serangan mereka, dan ini kita dapat lihat sekarang ini pasukan Pahang banyak cuba mengantungkan serangan, terutama sekali bagi Matthew Davis dan tadi, dan ini perlu dielakkan pasukan JDT kerana tidak terlalu selesa dengan kedudukan mereka sekarang ini, kerana perlawanan masih lagi berbaki 10 minit, dan dalam masa 10 minit juga kita boleh lihat pemain pasukan Pahang akan melancarkan serangan untuk menyamakan kedudukan. Dari gerak gaya jurulatih JDT memang tidak begitu selesa pula sekarang ini, kerana Azrin Nasrul Haq yang terbaring sebentar tadi telah pun diusung keluar, tidak dapat meneruskan permainan pada minit ke-81 ini, dan digantikan oleh pemain yang memang pada asalnya bertindak selaku back kiri pasukan JDT, Fazli Mazlan. Azif diusung keluar dengan pengusung seperti series kecederaan yang dialami. Jadi ini disana oleh fisio pasukan JDT Farid Muhammad Yusof. Permainan diteruskan. Bright Dyke, seorang lagi pemain import pasukan Pahang, dimasukkan. Nama penuhnya Chinedu Bright Zendu Dyke, pemain dari Amerika Syarikat sebenarnya. Bright Dyke pemain di barisan depan. Tolong Saleh juga menginginkan tambahan, ditajamkan barisan serangan pasukan Dyke itu tadi yang telah menjadikan gol. Ini pemain yang juga sudah masih memangnya mendapatkan 2 gol yang menarik. Itu Salames mengacang seakan-akan melakukan sesuatu dari pergerakan ini. Sumare atas masih lagi menguasai bola. Oh, satu cutback yang menarik. Christy Jaya Zealand ada ruang untuk dikuis, tetapi mungkin terlalu sukar. Yang pasti Rizal, peminat-peminat anda juga dapat menyaksikan Pahang tiba-tiba saja sekarang ini meningkatkan gerak larian pantas. Sumare hampir-hampir dapat menghasilkan gol nyaman. Cuba tolakan tendangan daripada Christy Jaya Zealand tersasar sedikit di situ. Apa yang menarik, Sumare telah memecah mungkin pertahanan pasukan JDT, dan pilihan untuk memberi bola tersebut kepada Christy Jaya Zealand amat baik untuk Christy Jaya Zealand tidak dapat menghasilkan ataupun gol kepada pasukan Pahang. Tapi cuba yang menarik, gerakan yang menarik dilakukan oleh pasukan pemain pasukan Pahang. Davis pada awalnya ingin melorongkan bola kepada Suman sekali lagi, seperti mau mengasak di sebelah pertahanan kiri pasukan JDT. Pemain Pahang utama sekali musuh Matthew Davis dan Sumare. Alabes sekarang ini menyanyikan dengan Bright Dyke. Itza juga ada di kawasan perampiran kotak penalti lawan. Masa yang sama, Pahang harus berhati-hati jika pemain ini Gabriel Gera dikejar oleh Christy Jaya Zealand. Saya kira layangan kad kuning yang terus perlu diberikan oleh pengadil Zulkifli Ahmad kepada Christy Jaya Zealand. Tindakan yang jelas menyalahi, yang keterlaluan, telah tidak dapat berjaya. Christy seorang pemain yang pantas, tetapi Gera dapat meninggalkan juga Christy, akhirnya membuatkan dia menarik baju.
Ya betul bakal. Tetapi Christie baru masuk. betul. Dan Christie juga berada di bahagian serangan pasukan Pahang, tetapi membantu juga apabila pemain-pemain JDT melakukan serangan, dia turun membantu pemain pertahanan pasukan Pahang. Itu ada langkah waspada daripada Mora ataupun Dola Saleh. Ya pun sekarang ini JDT cuba mengintai peluang nutmeg di situ. Tolakan di celah kaki Bright Dyke yang dilakukan oleh Gera. Kekasaran tidak dibenarkan laluan seterusnya oleh Gera daripada Bright Dyke. Pemain gantian pasukan Pahang ini. Tempanan Sasa di situ kita lihat atas pintar di situ. Sepakan percuma untuk JDT. Tinggal kira-kira 5 minit saja masa biasa akan tamat perlawanan ini. Rizal Zabria yang bekas pemain kebangsaan harus konsentrasi yang terbaik ditampilkan oleh pemain-pemain kedua pasukan dalam ketika ini. JDT barangkali ingin terus mencari kelebihan. Ya betul bakal, kerana kedudukan 3-2 masih juga belum selesa bagi pasukan JDT dan Pahang tentunya masa yang tinggal hanya 5 minit permainan tamat akan menggandakan asakan untuk mencari gol penyamaan. Apakah boleh kita perkatakan barangkali JDT tidak perlu terlalu rela untuk mengambil risiko? Pada saya pemain JDT sekarang ni cuba untuk melengah-lengahkan permainan kerana mereka sedar perlawanan tinggal beberapa minit untuk berakhir. Cubaan di sana barangkali ialah ataupun kawalan yang dirampas Fazli Mazlan menjangkakan harapkan sepakan penjuru. Kita lihat tampanan terakhir kata pengadil ialah daripada Fazli sendiri. Jadi yang pasukan Pahang oleh AJ1 Bright Dyke akan pada Matthew Davis yang cuba mencabar barisan pertahanan pasukan Pahang. Alaves di sana dan satulah mengetahui ketajaman Bright Dyke terjatuh simulasi yang tidak dilayan oleh pengadil. Apapun tetap sebenarnya pasukan JDT berdepan dengan keadaan yang mencabar masih. Benjamin Mora marah maukan pemain Pahang Afif barangkali dilayangkan kan. Itu beremosi sekali jurulatih pasukan JDT. Sekali lagi larian ataupun sasaran di kalangan pemain-pemain pertahanan pasukan Pahang ke atas Gaby Gera mencetuskan menimbulkan kemarahan di lantai pasukan JDT. Zulkifli Ahmad setakat ini bagaimana pengendalian beliau pada pandangan Rizal Zamri? Saya merasakan pengadil perlawanan malam ini cukup baik daripada segi pengawalan ataupun kontrol kepada permainan ini pada malam ini, dan saya merasakan beliau juga telah membuat satu keputusan-keputusan yang boleh kita anggap keputusan-keputusan yang baik dan sepatutnya yang dibuat di pengadil perlawanan malam ini. Tindakan sepatutnya sepakan percuma ini diberikan kepada pasukan JDT. Syafiq Rahim Afiq agak tenggelam sedikit Afiq pada malam ini. Namun masih lagi diletakkan selaku penggerak di bahagian bawah dan ke bahagian tengah. Pasukan JDT ini di Afiq. Sentuhan ke belakang kepada Amirul. Urusan Gunawan tidak menjadi. Mojor untuk Gunawan dapat kembali mengawal, mengacak lucutan yang baik Gunawan antara pemain JDT yang cemerlang pada malam ini. Ramai juga pemain-pemain JDT termasuk Syafiq Rahim, Pereira dan Gera juga berikan performance yang baik. Ini dia Gera sekali lagi cuba melakukan percubaan dalam keadaan kesuntukan dan tergesa-gesa. Minit-minit terakhir ini Pula cuba mengasah Christy Jaislan kepada Bright Dyke, dirampas dengan baik dan mantap oleh Amirul Hafizan kepada Gaby Gera. Agak kesorangan cuba dibantu oleh Syafiq Rahim. Ada 3-4 pemain pasukan Pahang. Namun penguasaan yang dikekalkan dengan emas oleh Gera. Tolakan Afiq kepada Kunalan. Kehalah masih yang boleh dilakukan oleh Kunalan. Mahali juga bertindak baik dalam kotak penalti. Cutback yang dinantikan. Ada ruang untuk pasukan JDT. Sayang sekali. Tolakan
Syafiq Rahim, ruang yang agak sempit sedikit, tetapi itu gerak-gerak yang menarik juga pada minit-minit akhir ini. Ya, gandingan antara Gunalan dan juga Mahali tadi kita dapat lihat satu crossing yang baik, tetapi mungkin Syafiq terlambat sedikit untuk menolak bola tersebut. Itu dia ruang yang sudah sememangnya dihidu oleh Syafiq Rahim. Pembatan kaki kiri, tetapi tidak semudah itu untuknya. Bisa ditiupkan sekali lagi. Permainan dihentikan oleh pengadil Zulkifli Ahmad. Jelas sepakan percuma. Yang sebaliknya diberikan kepada pasukan Pahang. Ada kekasaran di situ. Matthew Davis kepada Faizal Rosli. Lambungan Faizal menjadi break dive. Clearance Junior Elstal. Syamim di sini. Di tengah Mora Zamazi tapi dikeluarkan. 3 minit masih ditambah. Yang barangkali masih ada untuk pasukan Pahang. Cuba bangkit terus dengan cabaran yang sengit. JDT kelebihan yang juga masih dikekalkan, tubuhkan di situ daripada Rizam Tarmizi. Syamim bangkit, tidak pantas, sentuhan menarik daripada Mahdi Jazuli. Satu break attack yang sedang diatur antara Syafiq Rahim kepada Gunalan. Itu dia lincah melepasi Kristi Jaisilat. Ruang untuk menambah selesa pasukan JDT. Mujur untuk Pahang. Sayang buat pasukan JDT yang ingin mencari killer goal sudah pasti, kerana 90 minit masa biasa telah pun tamat. 3 minit masa tambahan. Hampir terperangkap pasukan Pahang pula. Kita dapat lihat Gunalan akan sentiasa membantu bahagian serangan pasukan JDT apabila Syafiq Rahim mendapat bola di kiri kawasan permainan, akan melebarkan bola tersebut kepada Gunalan yang sentiasa akan naik ke atas untuk membuat crossing kepada penyerang pasukan JDT. Insya kepada Dijk. Ini dia Marcus Alaves. Sudah mantap itu sangat terlakukan kepada Marcus Davis. Sampai lambungan memang agak terlalu kuat ke atas Junior Elstal. Buatkan permainan minit-minit terakhir ini dihentikan. Kasaran Insa di situ, Rizal. Ya, kaki Insa mengenai kepala Junior. Itu membuatkan foul untuk pasukan JDT. Dalam keadaan pasukan Pahang begitu garah untuk cuba mengasak. Saya rasa detik itu tindakan Junior Elstal memastikan kubu bentengnya. Antara yang penting menit-menit akhir ini, dan sudah semestinya 3 mata yang cukup berharga untuk pasukan JDT, juara hat-trick, juara bertahan. Mora mengisyaratkan kepada bosnya di atas pentas di sini, menandakan 3 mata yang sangat berharga. Biarpun tidak dapat memintas pasukan Pahang dengan kemenangan 3-2 di Stadium Lakin ini, tetapi dengan 13 mata JDT naik ke tangga ketiga, memintas pasukan Selangor yang esok akan bertemu pasukan Pahang di Selayang. Rumusan satu permainan yang agak menarik. Apakah benar-benar menepati jangkaan pertemuan pasukan JDT dan Pahang di Lakin pada musim ini? Memang kita disajikan dengan gol-gol juga yang cantik dijalankan oleh kedua-dua pasukan dengan gerakan-gerakan yang baik dan teratur. Saya rasa pertemuan antara JDT dan juga Pahang menepati apa yang kita inginkan sebagai dua gergasi bola sepak di Malaysia ini. Antara karakter utama pasukan kemenangan 3-2 JDT pada malam ini, Gabby Guerra, Syafiq Rahim, di samping dengan jaringan 2 gol daripada Hazwan Bakri melegakan jelatihnya Benjamin Mora. Dola Saleh. Pahang biarpun tumpas tetapi sedikit sebanyak telah menggambarkan isyarat betapa kebangkitan Pahang pada musim ini juga memang perlu dianggap serius. Kekal di tangga teratas sebelum pasukan Kedah beraksi di kalangan 5 perlawanan lagi Liga Super yang berlangsung esok. Jadi pasukan JDT yang lebih penting, Syafiq Rahim menyedari biarpun apa formasi dan rentak yang ditunjukkan, permulaan yang kurang meyakinkan, tetapi kemenangan dengan dibantu dengan 2 gol daripada Hazwan Bakri, JDT juga mengisyaratkan betapa juara hat-trick, juara bertahan Liga Super tidak akan memberikan
sebarang ruang selesa kepada pasukan-pasukan pencabar dalam misi mereka untuk mempertahankan kejuaraan Liga Super Malaysia 2017. Banyak lagi aksi menarik bola sepak Liga Super. Pastikan anda terus bersama rangkaian televisyen Media Prima Berhad dengan keputusan tamat di Stadium Lakin, Johor 3, Pahang 2.